A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi pada pagi ini, pada kali ini di muka surat 276 dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah satu hari satu muka surat. Alhamdulillah kepada yang memberi feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama untuk menatapi muka surat 276 ini daripada surah An-Nahli ayat 80 sehingga ayat 87. InsyaAllah ayat 80 sehingga ayat 87. InsyaAllah kita akan tengok pada hari ini, sebagaimana kita sebutkan, kita ingatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut di dalam surah An-Nahli ini tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Tetapi apa yang berlaku kepada manusia ialah banyak dan di antara mereka ini, banyak majoriti daripada manusia ini tidak beriman. Bukannya mereka ini mahu beriman, bahkan dengan nikmat-nikmat itu mereka ambil, mereka akui nikmat itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahawa berhala-berhala ataupun apa-apa yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak memberi apa-apa kepada mereka, tetapi mereka tetap juga mengatakan dan juga menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok lagi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini. Insya-Allah muka surat 276, kepada semua sahabat semua yang mempunyai kemudahan untuk buka mushaf, insya-Allah diminta untuk buka mushaf, diharapkan sangat supaya kita dapat menatapi muka surat Al-Quran ni. Tak kiralah mushaf daripada telefon, mushaf daripada komputer, mushaf daripada mushaf betul-betul mushaf. InsyaAllah boleh sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Sadaqallahul azim. Yang baru saya baca tadi adalah ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala terus pada ayat ni, ayat 80 ini menceritakan tentang nikmat yang seterusnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Ta'ala telah menjadikan, wallahu ja'ala lakum, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kamu. Tengok kan, Allah telah menjadikan banyak kan untuk kita, untuk manusia. Min buyutikum sakana, daripada rumah-rumah kamu. Maknanya Allah Ta'ala telah menjadikan rumah untuk kita ini, rumah-rumah kita ni sebagai sakana. Sebab tu dalam bahasa Arab kadang-kadang bahasa rumah ni dipanggil sebagai maskan, dipanggil. Kadang-kadang juga dipanggil sebagai baitun. Baitun tu maknanya ialah tempat bermalam, asalnya daripada perkataan bata. Bata tu maknanya bermalam. Memang kita akan bermalam di rumah kan. Ini kalau tempat kawasan kita lah. Kalau kita pergi jauh-jauh memanglah kita pergi tinggal di hotel dan sebagainya. Tapi apa-apa pun rumah kan. Orang nak cari ada rumah kan. Terima kasih yang beri feedback suara dan juga gambar. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sekarang ni kita kata maknanya kadang-kadang rumah ni dipanggil sakana, maskan. Maskan tu maknanya ialah tempat di mana orang tu tenang, rasa tenang. Kita kan kalau kita berjalan mana-mana, kita nak balik ke rumah kan. Kalau rumah, ada rumah kita di kawasan ni, katakan yang boleh kita balik, kita akan balik. Sebab apa? Rumah tu sakana. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ja'ala lakum min buyutikum sakana, menjadikan rumah kita ni sebagai tempat sakan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi bentuk-bentuk benda-benda yang boleh dijadikan rumah untuk kamu ni. Tengok Allah tak sebut, wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta. Kadang-kadang ada orang menggunakan juludil an'am, iaitu kulit-kulit binatang. Al-an'am tu iaitu binatang-binatang yang berkaki empat lah, binatang ternakan tu, yang biasa orang ternak kulit lembu ke kulit unta ke dan sebagainya. Manusia jadikan wa ja'ala lakum min, daripada julud, daripada kulit-kulit binatang itu sebagai buyut.
Of course lah kan, kita tak adalah, kita tak gunalah rumah tu kita gunakan simen, kita gunakan kayu dan sebagainya. Tapi bagi setengah-setengah orang, sebagaimana contohnya orang-orang Arab Badui yang tinggal di padang pasir, mereka gunakan biasanya ialah julud, kulit-kulit binatang tu sebagai rumah mereka. Kita tengok, kalau kita tengok orang-orang di Mongolia ke dan sebagainya lah kan, orang yang tinggal di steppe di selatan Rusia tu kan, banyak orang Islam di situ, mereka ni menggunakan kulit-kulit binatang tu, kulit lembu, kulit orc, kulit dan sebagainya tu sebagai untuk rumah mereka, sebagai khemah-khemah kan. Jadi Allah Ta'ala sebut ni tastakhifunaha. Allah Ta'ala kata benda-benda ni ringan untuk mereka ni, untuk kamu semua kan, kamu boleh bawa dia kan. Tengok kan, mereka boleh bawa, mereka boleh pindahkan, boleh letak atas atas unta mereka, atas binatang mereka, dan kemudian mereka bergerak di tempat lain pula mencari air dan sebagainya lah kan. Jadi maknanya benda-benda tu mereka boleh bungkus. Kita kata orang sekarang ni guna khemah lah, khemah plastik dan sebagainya, maknanya semua tu adalah tastakhifunaha, iaitu kamu merasai ringannya, kamu boleh bawa ke mana-mana. Yauma za'nikum, hari za'ni. Za'ni itu maksudnya ialah safar, maknanya iaitu ketika hari kamu ni berpindah randah, ketika kamu ni berjalan, bermusafir. Wa yauma iqamatikum, dan juga kadang-kadang ada juga semasa kamu ni duduk, kamu tak berpindah pun, kamu gunakan kulit-kulit binatang tu. Semua ni Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita kan, bahawa bagaimana Allah Taala memudahkan untuk kamu ni kan, gunakan perkara-perkara ni untuk jadikan sebagai rumah kamu. Wa min aswafiha, kemudian Allah Taala sebut lagi aswaf ni ialah bulu biri-biri tu, bulu yang banyak kan. Kalau kita tengok di Australia ke di New Zealand, biri yang lebat bulu, jadi dia ambil bulu-bulu tu. Dan kemudian wa aubariha, auba ni ialah bulu unta, kulit unta, bulu unta. Kemudian lagi wa asy'ariha, iaitu ni bulu kambing. Jadi maknanya sekarang ni Allah Ta'ala nak ceritakan daripada kulit, daripada bulu, sama ada kambing ke, sama ada unta ke, sama ada biri-biri ke, semua tu Allah Ta'ala kata menjadi asasan wa mata'an ilahin. Semua tu menjadi asas. Asas maksudnya ialah asas yang bukan asas. Asas tu ialah mana peralatan yang kamu boleh guna dia kan. Maknanya daripada kulit-kulit tu, daripada bulu-bulu tu macam-macam. Kamu boleh buat kapet, kamu boleh buat macam-macam lah untuk pakaian kamu dan sebagainya. Semua tu menjadi asas dan juga mata'. Asas ni maknanya benda-benda keperluan. Tetapi kalau mata' ni ialah benda-benda yang lebih daripada keperluan. Kita kata aksesoris lah, aksesoris, iaitu benda-benda yang untuk perhiasan dan sebagainya kan. Iaitu keseronokan, seronok kamu tengok, seronok kamu rasa, seronok kamu ni kan. Kalau asas tu benda-benda penting lah untuk kegunaan. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan untuk rumah, untuk peralatan kamu, untuk pakaian kamu, untuk semua sekali tu daripada binatang-binatang yang ada ni. Jadi Allah Ta'ala mudahkan tu, sehingga menjadikan mudah untuk kamu kan semua benda-benda tu. Tetapi ilahin, kena ingat, bukan selama-lamanya. Barang-barang tu akan rosak, kamu pun akan hancur, kamu pun akan mati. Jadi begitulah Allah SWT sebutkan di dalam ayat 80 ni tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, kepada manusia, sejak daripada dulu sampailah sekarang kan, manusia menggunakan perkara-perkara ni. Jadi Allah Ta'ala sebutkan perkara-perkara ni. Allah Ta'ala tak sebutlah kan simen, Allah Ta'ala tak sebutlah kayu, Allah Ta'ala sebutlah hatak genting, antak ni. Sebab apa? Sebab pada masa itu tak ada kan. Jadi kita faham sendirilah bagaimana Allah Ta'ala mudahkan untuk kita. Tengok kan, kalau kata-kata zaman sekarang ni kan kita banyak menggunakan simen. Bagaimana Allah Ta'ala boleh jadikan, mudahkan kita untuk menjadikan benda-benda ni tiba-tiba buat simen kan. Daripada ini, daripada kapur, daripada ni, tiba-tiba. Jadi maknanya semua tu adalah merupakan nikmat daripada Allah Ta'ala, sehingga kita boleh jadikan dia tu untuk membuat rumah. Seterusnya, ayat seterusnya, kita tengok ayat yang ke-81. Wallahu ja'ala lakum, dan kemudian Allah Ta'ala tengok, dia sebut lagi, Allah Ta'ala kata, dan Allah Ta'ala menjadikan untuk kamu, lakum. Tengok, tadi pun Allah Ta'ala menjadikan untuk kamu. Sekarang Allah Ta'ala menjadikan untuk kamu. Semua tu untuk kamu. Banyak benda Allah Ta'ala berikan kepada kita semua ni. Mimma khalaqa, daripada apa yang dia ciptakan ni, ada benda-benda yang ada zilal. Zilal artinya ialah maknanya naungan, shadow, bayangan. Ada bayang. Kita kata bayang, apa? Bayang memang ada. Memanglah kita kata memang ada, sebab Allah Ta'ala jadikan ada. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan ada, memang tak ada lah bayang tu. Jadi kenapa Allah Ta'ala jadikan bayang tu? Allah Ta'ala sebut benda-benda ni sebab apa? Untuk menjadi zilal ni, untuk apa? Kamu ni boleh berteduh.
Kamu kena ingat bila bayang tu dan segala benda yang ada tu kan, maknanya kita nampak macam biasa. Dari segi fiziknya memanglah benda fizik tu adalah ilmu yang dikaji oleh manusia selepas daripada benda tu ada. Kalau benda tu tak ada, macam mana nak kaji? Jadi manusia sepatutnya kena refer balik, kena balik semula kepada pencipta bayang tu. Allah Ta'ala menjadikan bayang ni untuk apa? Untuk memudahkan direct. Kita tengok di zaman orang Arab dulu, ada bayang maka mereka boleh berteduh. Kalau tak ada bayang, tengok di padang pasir, kalau tak ada bayang, bayangkan kita semua bayangkan, imagine kalau tak ada bayang di padang pasir, nak berteduh di mana? Ada batu tapi tak ada bayang, ada pokok tapi tak ada bayang, panas juga, macam mana? Tengok Allah Ta'ala jadikan, bila ada bayang tu, Masya Allah kan, dia rasa sejuk situ, dia boleh berteduh. Jadi Allah Ta'ala sebut direct apa yang didapati oleh orang-orang zaman tu, di mana mereka dapat benda ni. Kita sekarang ni macam-macam lah, dengan ada bayang ni kita boleh buat wayang gambar lah, kita boleh buat macam-macam kan, hasil daripada bayang. Kita tengok kan, kita tak cerita lah pasal mana baik ke tak baik tu cerita lain lah. Tapi nak katanya bahawa dengan bayang ni, dengan kajian tentang bayang, tentang gambar, tentang fotografi dan foto ni, macam-macam manusia boleh tengok kan. Jadi Allah Ta'ala jadikan bayang mimma khalaqa zilala. Kemudian Allah Ta'ala kata waja'ala lakum minal jibali aknana. Kemudian Allah Ta'ala jadikan daripada bukit perlu ada aknan. Aknan ni daripada perkataan kinnun, iaitu kinnun ni ialah satu benda yang mana boleh manusia tu boleh berteduh, boleh berlindung di situ, itu aknana. Jadi dalam bukit ni kadang-kadang ada aknan. Contohnya ialah ada guanya, jadi ada manusia yang tinggal dalam gua dulu lah kan, sebagaimana contohnya kan, boleh korek bukit dan sebagainya kan, seperti kaum Samud sebagainya, kaum Nabatian di Jordan. Kita boleh tengok lagi rumah-rumah mereka sampai sekarang. Jadi itu semua adalah dipanggil aknan. Allah sebutkan waja'ala lakum, Allah Ta'ala jadikan untuk kamu minal jibali, daripada bukit-bukit itu, aknana. Kemudian waja'ala lakum sarabila, Allah Ta'ala jadikan pula sarabil. Sarabil ni ialah maknanya ialah pakaian. Maknanya pakaian apa? Taqikumul harra, yang dapat memelihara kamu daripada kepanasan. Kepanasan tu terik, panas matahari kan. Panas matahari. Kalau tak ada rumah, kalau tak ada pakaian, kalau tak ada apa, kita bayangkan kan, kita tengok kan manusia buat topi tu kan, yang ada tu, yang orang panggil topi sudu tu kan, dengan depan tu kan. Itu kenapa? Nak lindungkan muka. Orang manusia pakai topi, ada topi besar tu kan, sebab apa? Panas matahari. Cuba bayangkan kalau tak ada bayang, kalau tak ada pakaian-pakaian tu yang dapat melindung daripada panas matahari tu, apa akan jadi? Kemudian Allah Ta'ala kata lagi wasarabil taqikum ba'sakum, dan ada pula perkara-perkara yang seperti pakaian yang boleh melindungkan kamu ba'sakum, iaitu semasa peperangan. Ba'sa tu maknanya ialah kekuatan, iaitu maksudnya ialah semasa peperangan, iaitu contohnya baju besi. Jadi sekarang kita tengok kan, zaman moden tak pakailah baju besi, tapi manusia ada pula pakaian yang mana dia kata kalis peluru. Tengok kan, dipakai oleh press kan, wartawan semasa pergi ke peperangan tu, peperangan Rusia Ukraine tu kan, peperangan Palestin, semua tu mereka pakai tu kan. Sebab apa? Kena peluru. Kenapa? Pakai pula topi tu kan, tentera-tentera pakai topi tu, topi yang mana kalau peluru tu tak kena pada mereka. Itu adalah merupakan taqikum. Allah Ta'ala kata wasarabil, itu juga adalah pakaian-pakaian yang taqikum ba'sakum, yang boleh memelihara kamu semasa peperangan. Jadi kita tengok kan, tadi masa panas tadi tu ulama sebut lagi lah, panas dan juga sejuk lah maksudnya. Pakaian yang memelihara kamu daripada panas, musim sejuk, dan musim sejuknya, bila panas ada pakaian dia, bila sejuk ada pakaian dia. Kemudian tu ada pakaian yang boleh semasa gunakan peperangan. Kazalika, Allah Ta'ala kata kazalika, dan begitulah yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimun. Allah Ta'ala sempurnakan, Allah Ta'ala buat cantik, berikan habis-habisan kepada kamu semua nikmat-nikmatnya. Alaikum la'allakum, tapi apa sepatutnya? Sepatutnya manusia ni apa sepatutnya? Harapannya sepatutnya la'allakum tuslimun, iaitu moga-moga kamu ni tuslimun, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata tafsir Jalalain, dia kata tuwahhidun, iaitu kamu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya Allah Ta'ala yang beri nikmat kepada kamu. Kenapa kamu tak tuwahhidullah, kamu tak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapalah kamu sembah benda lain? Kenapa kamu mentauhid? Menapa ni bukan tauhid, mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benda-benda lain yang memberi nikmat yang lain, tapi kamu tiba-tiba mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Tu benda yang tak logik tu. Okey, insya-Allah ayat 82 kita tengok lagi, ayat 82 di sini, fa in tawallau. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala kata, setelah cerita-cerita nikmat ni,
Allah Ta'ala pun berceritalah, berkatalah kepada, sekarang balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan surah An-Nahl ini adalah surah yang turunnya di Mekah kan, yang menceritakan tentang nikmat Allah SWT. Dan kenapa Allah Ta'ala ceritakan benda-benda ni semua? Kenapa nak sebutkan, nak beritahu kepada orang-orang Arab ni, orang-orang yang Nabi kita dakwahi, nak beritahu juga kepada manusia kita pada hari ini kan, yang mana manusia ni, yang kita semua ni nak ajak mereka kepada Islam ni. Kita kena ajak mereka kepada Islam, itu kerja kita. Jadi sekarang ini bila kita ajak manusia ni kepada Islam, mereka ni nak lari, mereka, kemudian Allah Ta'ala ajar kepada kita kan, cuba sebutkan, kita sebutkan kepada dia. Jadi ayat-ayat ni menceritakan makna, kita kata konten, apa yang patut kita beritahu kepada mereka. Kita ingatkan manusia ni, Allah Ta'ala ciptakan ini, Allah Ta'ala beri ini, Allah Ta'ala buat ini, semua tu untuk manusia. Jadi untuk manusia, untuk manusia, untuk manusia. Tengok-tengok, tawallau, maknanya berpaling maknanya. Jadi Allah SWT berkatalah kepada pendakwah Islam ni, kepada orang-orang yang bawa manusia nak ceritakan Islam kepada manusia ni, Allah Ta'ala kata fa in tawallau, kalau mereka berpaling juga, tawalla maknanya ialah berpaling lari, a'radu maknanya iaitu tak nak dengar, mereka tak nak dengar, tak nak terima juga, fa innama alaikal balagul mubin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata tak apa, dia kata sesungguhnya tugas engkau ialah menyampaikan saja dengan jelas. Al-balag al-mubin, biasanya al-balag Allah Ta'ala sebutkan dengan al-mubin, iaitu menyampaikan dengan jelas. Artinya bukan sekadar menyampaikan saja, tapi menyampaikan dengan clear. Make sure apa yang kamu ceritakan ni dapat difahami, dapat didengari, dapat jelas, maknanya bukan yang sekadar menyampaikan saja, tapi menyampaikan sehingga mereka ni faham, clear, supaya mereka ni apabila dah clear, tabayyana ar-rusydu minal ghayy, dalam ayat Al-Baqarah katakan, sehingga maknanya jelas mana betul, mana salah. Sekarang ni apabila dah jelas mana betul, mana salah, tiba-tiba mereka lari juga, tak nak terima juga, itu sekarang habislah tugas kamu. Jadi Allah SWT kata fa innama alaikal balagul mubin, ke atas kamu adalah untuk menyampaikan, bertanggungjawab untuk menyampaikan dengan jelas, itu kerja kamu. Yang arifuna ni'mat Allah, Allah Ta'ala sebut lagi kan, kalau kita kata manusia ni, kita kata ungkit lah kan, mereka ni yang arifuna ni'mat Allah, ayat 83 insyaAllah, minta maaf yang arifuna ni'mat Allah, mereka ni tahu nikmat Allah ni, yang arifuna ni'mat Allah, tetapi apa, summa yungkirunaha, tapi mereka tiba-tiba yungkiru kita kata mengingkarinya lah, menolaknya. Maksud menolak sini ialah mereka itu tiba-tiba jadi syirik. Yungkirunah, mereka jadi syirik, mensyirikkan juga. Mereka tahu nikmat tu datang daripada Allah, tapi kemudian yungkirunaha wa aksaruhumul kafirun. Allah Ta'ala kata majoriti daripada mereka ni kafir, makna tak nak terima. Memang betul, kita tengok pada hari ini kan. Tapi sebelum daripada ingat setiap masa kita ingatkan, sebelum daripada kita ni salahkan manusia yang menolak, yang tak beriman dan sebagainya, kita juga kena reflect pada diri kita kan, bahawa adakah kita ni telah melaksanakan al-balagul mubin tadi, iaitu menyampaikan dengan jelas. Apabila kita dah menyampaikan dengan jelas, kemudian ada manusia ni menolak juga, itu selesailah tugas kita sebagai orang yang beriman. Jadi Allah SWT sebut sini, mereka ini tahu tapi mereka itu mengingkarinya, dan kebanyakan mereka, majoriti manusia adalah tidak beriman, adalah kafir. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida, Allah Ta'ala sebut sekarang, Allah Ta'ala kata, dan ingatlah pada hari nanti, hari kiamat nanti bagaimana, iaitu Allah Ta'ala akan bangkitkan, akan munculkan daripada setiap umat itu syahid. Daripada setiap umat itu syahid maknanya saksi, makna setiap umat, setiap bangsa itu akan ada nanti saksi akan muncul. Saksi ni sebagaimana kita sebut kan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah, Allah Ta'ala sebut sebelum daripada ni kan, setiap umat itu Allah Ta'ala utuskan rasul. Setiap, tak ada atas dunia ni bangsa mana pun, dia ni tinggal di corok mana pun, di Eskimo Skandinavia ke, di Alaska ke, di Chile ke, di mana Patagonia ke, kita kata di mana saja manusia ni ada, Allah Ta'ala dah utuskan rasul sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa tu? Iaitu untuk nanti ni lah, nanti Allah Ta'ala kata pada hari kiamat nanti, setiap daripada mereka ni akan di seorang syahid. Jadi rasul ni panggil syahid. Syahid ni maknanya saksi. Maksud saksi ni apa? Maksudnya dia akan mengatakan bahawa aku dah sampaikan kepada mereka,
aku dah sampaikan kepada mereka, ya Allah, aku dah sampaikan kepada mereka. Mereka tak boleh nak tolak dah pada masa tu. Mana mereka kenal ni, ini kenal, ini Nabi Hud, ini Nabi Soleh, ini Nabi Ibrahim, ini Nabi Tuhan. Sebab itulah semua Nabi-Nabi, kita ada 124,000 orang Nabi, kita ada 313 orang Rasul, sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama tauhid kita kan. Jadi ulama-ulama usuluddin. Jadi dalam ni dikatakan bahawa kan Allah SWT sebut sini, pada setiap umat itu akan lahirlah, akan Allah Ta'ala bangkitkan. Ni syahid dia, saksi-saksi dia. Summa la yu'zanu lillazina kafaru, dan pada hari itu maka tidak akan diizinkan lagi. Diizinkan apa sini? La yu'zan makna tidak diizinkan untuk membela diri, tak boleh dah. Ini bukan masa untuk membela diri, ini bukan mahkamah. Mahkamah ada saksi, ada pembela, ada pendakwa dan sebagainya kan. Tak, Allah Ta'ala hanya sebutkan, kamu tak boleh nak mengelak dah. Sebab apa? Pada hari itu semua benda akan jadi saksi kan. Bukan Nabi itu saja, kulit dia akan jadi saksi, mata akan jadi saksi, semua anggota akan jadi saksi. Allah Ta'ala kata summa la yu'zanu, tidak akan diizinkan lagi lillazina kafaru, untuk orang-orang yang kafir itu memberi alasan mereka ataupun membela diri mereka. Kita kata wala hum yusta'tabun, dan mereka juga tidak iaitu tidak boleh untuk meminta maaf. Yusta'tabun maknanya diberi maaf, maknanya oh kami salah lah, kami buat macam ni, minta maaf ya Allah. Tak ada maaf dah. Kita kata tidak ada maaf bagimu pada hari kiamat. Jadi kita ingat, sebelum sampai hari kiamat ni, hari ni kalau kita nak nak minta maaf pada Allah, kita nak istighfar pada Allah, kita nak bertaubat pada Allah, ya hari ni, sebelum kita mati ni. Selepas mati tak ada dah. Hari kiamat tak ada dah. Tak ada maaf, tak ada nak bela diri, tak ada pada nak minta maaf, semua tak ada dah. Allah Ta'ala tak benarkan. Tak adalah kita kata lepas mati nanti kalau jumpa tengok azab, kita pun nak minta maaf lah pada Allah kan, nak taubat. Tak ada taubat dah. Taubat ni sampai sebelum daripada matahari naik sebelah barat, ataupun sebelum nyawa sampai ke halqum kan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian Allah SWT sebutkan ayat 85, wa iza ra'al ladzina zalamul azab, apabila orang-orang yang zalim itu, yang zalim itu maknanya orang yang kufur, orang yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ni, apabila mereka ini melihat azab pada hari kiamat, fala yukhaffafu anhum, mereka tidak akan diringankan. Mereka fikir bila mereka dapat ringan, dapat diskaun, no kekurangan, apa kan. Kalau apa macam Allah Taala dah sebut dah dalam Al-Quran, kalau kamu buat macam ni kamu kena, kalau buat macam ni kamu kena. Jadi Allah SWT sebut fala yukhaffafu anhum wala hum yunzarun, dan juga tidak diberi tempoh lagi. Tunggulah sekejap, tunggulah. Kalau atas dunia ni kan pembicaraan mahkamah boleh tunggu kan, tunggu setahun 2 tahun, macam-macam lah. Setahun 2 tahun tu kan, buat lari lagi apa benda, buat salah lagi lah, cari lagi ni, cari orang yang dari akhirat tak ada dah. Tak ada. Wala hum yunzarun, tidak akan diberi tempoh, maksud dia. Seterusnya Allah SWT sebut dalam ayat yang ke-86. Kita tengok ayat 86 sekarang ni. Allah SWT sebut wa iza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum, dan ini satu lagi kan suasana yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita di hari akhirat ni, iaitu apabila orang-orang yang syirik ni melihat apa yang mereka syirikkan. Apa yang mereka syirikkan, kalau zaman Nabi Muhammad tu banyaknya berhala lah, ataupun yang sentiasa masuk ialah nafsu lah kan, nafsu ke pemikiran ke apa-apalah kan, orang-orang yang mereka ikut. Jadi pada masa tu Allah Ta'ala sebutkan, apabila orang-orang yang syirik kepada Allah ni, yang memberi kuasa kepada lain daripada Allah ni, yang memberi apa-apa yang sepatutnya hanya milik Allah kepada yang lain ni, Allah SWT sebut apabila orang-orang ni wa iza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum, mereka jumpa apa yang mereka syirikkan tu, tak kira lah berhala ke apa-apa ke. Jadi mereka pun apa mereka buat pada masa ni, Allah SWT sebut qalu rabbana haula'i syuraka'una, mereka pun kata inilah dia yang kami syirikkan kamu ni ya Allah, inilah dia kan. Jadi maknanya apa tu, nak kata kami taklah bersalah sangatlah, dendalah kami mereka ni juga, hukumlah mereka ni juga, azabkanlah mereka ni juga kan, mereka kata. Jadi Allah SWT kata sini, jadi mereka pun berkata Rabbana, wahai Tuhan kami, haulai, mereka inilah syuraka yang kami adakan, mereka ini kami sembah mereka ini dan sebagainya, allazina kunna nad'u min duni, yang kami semua nad'u maknanya ialah na'budu, maknanya ialah kami sembah selain dia, kami memperhambakan diri, kami ikut dia. Inilah dia, mereka tunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konon-kononnya dalam suasana inilah suasana mereka ni nak menyalahkan orang lain.
Gitu kan, nak menyalahkan bahawa mereka ni sebenarnya salahnya kerana orang lain. Adakah perkara ni akan diterima oleh Allah SWT? Ni cara ni, bentuk-bentuk kan, bagaimana manusia atas dunia ni nak mengelakkan dan sebagainya. Itu cara dia kan. Jadi cara macam-macam lah dah bersalah tu, nak cari alasan gini, cari alasan macam ni dan sebagainya kan. Jadi Allah Ta'ala cerita di akhirat pun keadaan yang sama berlaku juga, di mana manusia ni akan bila melihat kepada benda-benda yang mereka anggap sembah kerana inilah ikut. Dalam ayat yang lain yang kita bacakan, mereka akan berkata kepada orang-orang yang mereka ikuti. Kalau orang bawah, dia akan sebutkan orang atas yang mereka ikut ni, dulu dia ni lah, kami ikut dia lah, ya Allah hukumlah dia dengan dahsyat. Itu dalam ayat yang lain kan. Tapi dalam ayat ni disebut tu yang disembah tu sendiri, yang diikut tu sendiri. Ni kami ikut dia, ya Allah ni kami ikut dia. Apabila mereka berkata macam tu kepada, memberitahu kepada Allah SWT lah, konon-kononnya nak minta maaf, nak minta ringankan hukuman, azab dan sebagainya. Jadi mereka pun kata, apa yang berlaku ialah, dia kata fa'alqau ilaihimul qawla innakum lakazibun. Allah Ta'ala katakan, apa yang dikatakan, siapa yang berkata sekarang ni, tu yang disembah tu, tak kira lah apa bentuk dia kan. Dia tu berhala ke, dia tu orang ke, dia tu apa ke kan, yang mereka ni sembah sangat tu, yang mereka ikut sangat benda-benda tu, Allah SWT sebutkan fa'alqau ilaihimum al-qawla. Tu maksudnya lah, maka yang disembah itu pun berkata pada masa itu, menjawab apa yang mereka katakan. Mereka katakan begini-begini tu. Jadi mereka pun berkata fa'alqau ilaihimul qaul innakum lakazibun. Tu yang mereka sembah tu akan berkata, kamu ni penipu. Tengok kan, dah apa maksud di sini ialah masing-masing sekarang ni dah tolak menolak dah. Aku tolak kata, tengok kan kalau Firaun apa kata dia, aku ni Tuhan yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Tuhan Firaun kata, beritahu kepada rakyat Mesir, akulah Tuhan kamu semua, aku menjalankan air semua, sungai ni mengalir di bawah tangan aku, kuasa aku dan sebagainya. Tengok hari kiamat nanti Allah Ta'ala sebutkan, nanti dah cakaplah ni penipu. Jadi nak cerita di sini ialah suasana tu, ialah suasana tuduh menuduh, kita kata. Orang ni tuduh aku tuduh kau, aku ni kata ni lah, macam-macam sekali kan. Fa'alqau ilaihimul qawla, lalu mereka pun katalah dengan kata-kata mereka, iaitu yang disembah tadi tu. Yang disembah mengatakan kepada yang menyembah mereka tu, dia kata innakum lakazibun, kamu ni penipu. Kemudian dia kata wa alqau ilallahi yauma izis salam. Yauma izini assalam. Yauma izin, dia ada dua iltiqa, dipanggil iltiqa as-sakinain di situ. Jadi kita baca dia yauma izin assalam, tapi kita akan baca yauma izinis salam. Gitu kan. Jadi wa alqau, jadi pada masa tu juga Allah SWT kata wa alqau ilallahi yauma izin assalam, yauma izinis salam. Lalu maksud ayat ni ialah, dan pada ketika itu mereka pun terpaksalah menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalam situ maksudnya ialah menyerah. Jadi mereka pun terpaksalah menyerah pada hari itu, yauma izin, pada hari kiamat itu, assalam, iaitu menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istaslamu lillahi, terpaksa tunduk. Salam tu maksud tunduk, tunduk, menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa? Akhirnya mereka tak boleh lah nak tuduh menuduh ke, nak kata macam ni, tak ada dah. Akhirnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah mana? Allah tak nak hukum kita ke, Allah tak nak maafkan kita ke, itu sekarang mereka tak nak buat apa dah, nak minta maaf tak maaf ke, Allah tak serah. Sekarang semua serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah pada masa itu, dan hilanglah maksudnya tak ada guna lagi. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, apa-apa yang mereka ada-adakan sebelum daripada ni, atas dunia ni, mereka mengada-ngadakan satu benda yang tak betul terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mereka kata macam ni, mereka kata macam ni, mereka kata macam ni lah, oh Allah macam ni lah, oh ini sembahan juga, ini sembahan, oh ini pun ini betul jugalah kan. Pada hari akhirat nanti dah kena macam tu, dah tolak menolak macam tu, dah akhirnya semua menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala kata wa dhalla, tak ada lagi lah, hilanglah semua, ma'anhum, daripada mereka, hilanglah daripada mereka, makanu yaftarun, apa yang mereka dakwa-dakwakan semasa di atas dunia dulu. Jadi setakat itulah saja. Moga-moga Allah SWT memelihara kita daripada termasuk orang-orang yang begini. Jadi insya-Allah, jangan lupa insya-Allah untuk share sama-sama apa yang kita dengar pada hari ini, bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jangan lupa insya-Allah untuk share kepada kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua. Moga-moga kita akan dapat pahala daripada hasil share kita yang mudah ini kan. Hanya just klik, hanya share, copy, paste kepada kawan-kawan yang lain, insya-Allah.
Setakat itu saja. InsyaAllah jumpa lagi dalam muka surat yang seterusnya 277 dalam sesi akan datang. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.